Mi'raj kita pada malam ini. Sekarang silakan. Ya pesan. Dibuatnya tak ada pas. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati pengacara majlis melangkah setiausaha Masjid Al-Mustaqim Pulau Benut, yang bahagia sahabat yang lama betul saya tak jumpa. Hari ini boleh terjumpa balik. Ramai sahabat-sahabat saya muda-muda, musim-musim PKP, Covid kita lagi sorang-sorang Allah Ta'ala panggil. Ustaz Sulaiman Sutar. Dia kata nama dia dengan saya lebih kurang. Dia Sulaiman, makna dia Arab sikit lah. Saya ni Salamian, memang jauh confirm. Dia Sutar ni ada Maghribi sikit lah. Saya Surik, memang confirm jauh. Tuan-tuan Imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat sampai kemari, walaupun tidak tepat kepada tajuk untuk program malam ini, iaitu Isra Mi'raj. Kerana Isra Mi'raj tepatnya adalah pada 27 Rajab, malam ini adalah 29 Rajab. Malam tadi 28, malam ini 29. Bermakna Rajab dah habis. Tinggal besok lagi. Bermakna lagi sebulan sahaja kita akan masuk bulan yang dipanggil Pesta Ibadah. Selalu Ramadan ini dikaitkan sebagai Pesta Ibadah. Kita kena bahasa mudahnya, kita kena tapau betul-betul kali ini. Sebab kita kan dah berdoa bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan temukanlah bulan Ramadan. InsyaAllah sebulan lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Ustaz Sulaiman kerana mengundang saya. Saya penceramah motivasi, konseling. Sebab itu malam ni insyaAllah saya akan kupas tajuk Isra Mi'raj ni dari perspektif dari sudut konseling motivasi. Sebab Isra Mi'raj ni tiap-tiap tahun memang mana-mana masjid surau buat ceramah Isra Mi'raj, dan biasanya yang menyampai adalah ustaz-ustaz orang dari latar belakang agama. Sebab itu kalau ada surau masjid sampai masa Isra Mi'raj tak sambut, itu antara surau masjid yang pokak di dunia. Ketinggalan hari kebesaran. Sebab kita ni sebagai institusi Islam, surau masjid, sebagai orang Islam, kita ada hari-hari kebesaran Islam. Hari-hari kebesaran Islam yang antaranya ialah Isra Mi'raj. Yang lain-lain tu ada yang dalam bentuk sambutan perayaan dan ada dalam bentuk peristiwa. Macam Isra Mi'raj ni dalam bentuk peristiwa. Nuzul Quran itu hari kebesaran Islam, 17 Ramadan Nuzul Quran. Nanti pertengahan bulan Sa'ban, tengah-tengah, nisfu Sa'ban. Kan ada pelakon Ahmad Nisfu, itu Ahmad tengah-tengah lagi. Nisfu Sa'ban, tengah-tengah, itu dah 15 Sa'ban tu. Lagi 15 hari lagi nak Ramadan. Kalau kat kampung-kampung, khususnya kampung-kampung Jerman, mulai nisfu Sa'ban tu dah sibuklah tu kenduri yang dipanggil dalam bahasa Inggerisnya unggahan. Itu dalam bahasa Inggerisnya. Nanti tengok dalam bahasa Inggeris, what is the meaning of unggahan. Itu orang-orang Jerman biasa yang buat kenduri. Dan Maulid Rasul itu pun hari kebesaran Islam.
Kemudian ada lagi yang biasa kita raikan dalam bentuk perayaan, iaitu Aidilfitri dan Aidil Adha. Hari kebesaran Islam ni tak banyak, tak banyak. Tapi kadang-kadang orang Islam sendiri bingung nyambut yang bukan-bukan. Ada setengah yang boleh melibatkan akidah pula tu. Dia sambut Valentine Day. Tak pasal-pasal pula yang generasi muda Islam menyambut hari memperingati kekasih. Sedangkan kalau ikut Islam itu hari bersedih tu. Jatuhnya Spanyol, Andalusia. Selepas Islam memerintah Spanyol selama 800 tahun lebih, akhirnya jatuh pada 14 Februari, dan hari itu dianggap sebagai hari Valentine Day kerana ratu apa tu yang mengalahkan tentera Islam yang akhir di Alhambra Spanyol itu dijadikan sebagai hari kemenangan untuk mereka. Dan pada hari itu sampai hari ini di Spanyol, panji-panji tentera Islam yang akhir tu yang dia dapat tewak takluk kawan Spanyol masih lagi diarak saban tahun. Panji-panji itu. Jadi itu tak sewajarnya kita raikan. Kalau di Singapura ada pula yang menyambut Good Friday, sama juga boleh lari dari segi akidah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita berkumpul di rumah Allah. Ini pun nikmat sebenarnya, rezeki. Sebab itu tuan-tuan bersyukur sangat bagi yang boleh sampai ke rumah Allah. Kerana antara banyak-banyak rezeki yang tuan-tuan perlu syukuri ialah rezeki Allah boleh pilih antara begini ramai keliling Masjid Al-Mustaqim ni, ribu-ribu tuan-tuan yang dipilih. Rezeki, nikmat, tak semua. Ini bukan kerja manusia, ini urusan Allah. Memang Allah dah tetapkan. Kalau Allah tak nak pilih, sehat macam mana pun, dekat macam mana pun rumah kita dengan rumah Allah, kalau Allah tak pilih, tak jejak dia. Diserulah macam jemaah tabligh mengajar tu hari-hari sebelum waktu, tiap-tiap waktu diseru diajak. Kalau Allah tak pilih, tak jejak dia, malah dia maki pula orang yang menyeru. Sebab ini urusan Allah. Sebab itu syukur bagi yang Allah Ta'ala pilih. Ada sekarang Allah Ta'ala pilih seminggu sekali je. Itu yang muncul Jumaat je. Ada setengah Allah Ta'ala pilih setahun sekali je, Aidilfitri je. Ada yang Allah Ta'ala pilih tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu Allah Ta'ala pilih. Betul. Musim Covid ni baru orang perasan rupanya. Lepas ni kalau nak datang masjid, datang surau, nak berjemaah, nak solat, Covid itu kan tak dibenarkan ambil wuduk di masjid, di surau. Bagus kemudian digalak ambil wuduk di rumah supaya tak ada sentuhan. Tapi rupanya hadisnya ialah macam bila kita pergi haji, pergi umrah, melawat Masjid Quba. Bila kita pergi umrah atau haji, siapa yang datang ke Masjid Quba dah berwuduk dari hotel, pergi ke Masjid Quba, menunaikan solat apa sekalipun, tahiyatul masjid ke apa di Masjid Quba itu selalu orang kaitkan maknanya sama seperti satu umrah. Tapi rupanya ada yang beritahu waktu biasa ni pun siapa yang dari rumah ambil wuduk di rumah, datang ke masjid, sama seperti haji dan umrah. Sebab itu bagus juga musim-musim Covid ni. Lepas ni elak ambil wuduk di surau masjid. Bila air pun jimat, tuan-tuan pun dapat ganjaran haji dan umrah. Bayangkan
Mana yang kaki masjid satu hari sampai 5 kali macam pengusi, dalam keadaan lempoh. Banyak orang kahwin. Saya pun tadi dari surau saya mengusi surau saya itu surau Jumaat, jadi macam masjid kan. Tapi saya musim-musim PKP dapat duit terpijak pula. Saya bina satu dewan besar sebelah surau saya dalam kawasan surau. Jadi dewan itu selalunya disewa untuk orang buat kerja kahwin. Tadi kebetulan ada orang menyewa buat kerja kahwin dekat situ. Cuma saya taklah penat sangat macam kata Ustaz Sulaiman, sebab saya cuma mantau nengok-nengok tu. Nengok ambil duit. Ialah menyewa. Jadi 5 waktu datang, ambil mobil di rumah, insyaAllah 5 kali haji dan umrah. Bayangkan, kita kadang nak pergi haji paling tidak 10,000, umrah pun paling murah pakej sekarang ni 6-7,000, 8,000. Kalau berdua sampai 9,000 satu bilik berdua. Tapi kadang-kadang kita tak sadar bahawa di tempat kita Allah sediakan. Ini semua adalah keistimewaan umat Muhammad. Umat Muhammad ni memang diberi keistimewaan pasal Allah tahu umat Muhammad ni umurnya pendek-pendek berbanding umat-umat Nabi yang lain-lain. Ada setengah sampai 1,000 tahun, 700, 800, 500, 600 ni biasa. Umur Muhammad Rasulullah sendiri pun dah beritahu umur umat aku sekitar 60 dengan hingga 70. 60-70 je. Dia Rasulullah sendiri pun wafat pada usia 63. Ustaz Sulaiman saya tanya tadi, dia kata dia dah 72. Maknanya dia dah diberi 2 tahun injury time. Pasal saya kata 70. Syukur sangat. Syukur sangat. Itu peramai juga. Dalam umur 6-70, dah 50 pun 40 pun tak jejak lagi rumah. Bayangkan berapa hari sangat dia boleh datang. Dan ramai juga rupanya kalangan orang Islam, dia datang ke surau, ke masjid. Rupanya itu ialah first time and last time. Dia datang tu, dia dah jadi jenazah. Dah bukan dia nak bersolat, tapi nak disolatkan. Datang pertama dan akhir malam sangat. Dan ada riwayat kata jenis-jenis kategori macam tu rohnya memang sangat merintih-rintih waktu dia diusung masuk nak dibawa ke dalam masjid surau. Merintih-rintih, menyesal, menangis tak sudah. Apa pasal aku dulu daripada muda aku tak datang sini, tak sembahyang kat sini. Ini aku dah mati baru orang bawa ke rumah Allah ni. Tapi waktu tu penyesalan apa pun dah tak berguna. CD katakan disebut sayang semuanya sudah terlambat, tak guna engkau kesalkan lagi. Agaknya malaikat tu nyanyikan yang jadi syukur Allah Ta'ala pilih kita. Pilih kita. Sebab ini antara rezeki yang sebenarnya kita kadang bercerita rezeki itu, rezeki ini. Sebenarnya kadang-kadang bagi orang yang Allah pilih kemari, kalau dapat 1 hari 1,000 pun berbanding dengan Allah pilih untuk masuk kemari jadi tetamu dia setiap waktu, ini adalah jauh lebih hebat anugerah Allah untuk kita yang kadang-kadang kita tak sadar. Ada orang rezeki duit dia, rezeki harta dia, rumahnya besar, pendapatannya besar, kereta mewahnya besar, tapi belum tentu Allah bagi rezeki untuk datang kemari. Rezeki pangkat dia boleh tahan, tapi belum tentu Allah bagi rezeki untuk kemari. Betul ada ni kata-kata dalam viral. Hilang kasut dekat masjid itu ialah musibah kecil berbanding kasut kita tak pernah muncul dekat masjid. Itu musibah besar. Maknanya lepas ni kalau keluar Jumaat bersembahyang kasut hilang, ini small matter dalam bahasa Jawanya. Yang
masalah besar ialah bila selipar kita tak pernah sampai ke rumah Allah. Sebab tu lepas ni kalau selipar hilang, alhamdulillah. Ini selipar hilang, merembat selipar orang yang lebih cantik. Dia datang sebelah selipar kuning, sebelah hijau. Lepas tu bila hilang dia selipar imam pula dia buat. Imam baru beli pula kat vaksin. Jadi boleh mula ni Isra Mi'raj tak mula lagi. Sampai tu apa sebenarnya Ustaz ni bagi masa saya nak adjust time. Isyak 8.33 ni betul jam ni. Pasal dia punya buahnya tak goyang kat bawah. Jalan dia jarum sikit. Jarum betul tu jalan. Dia punya apa bawah tu apa nama dia? Padung ni. Saya daripada tadi tengok-tengok jalan apa tak okey, tapi saya bandingkan dengan handphone saya, time dia betul. Cuma dia punya bawah dia tu dah dipanggil dalam bahasa Inggeris sengklek. Tak pernah agak gitu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan hadir ke rumah Allah. Walaupun lewat 2 malam untuk Isra Mi'raj. Saya tak bawa kronologi Isra Mi'raj dari satu step ke satu step, kerana yang tuan-tuan dah tahun demi tahun, dah berapa belas tahun, ada setengahnya dah berpuluh tahun dengar ceramah Isra Mi'raj ni. Sebab tiap-tiap tahun buat macam juga ceramah Maulidul Rasul. Tiap-tiap tahun maulid, tiap-tiap tahun macam-macam penceramah, tapi kita gitu juga. Tak berubah-ubah juga. Sebab tu malam ni saya ajak kita sama-sama ubah untuk saya ingatkan diri saya ambil iktibar daripada peristiwa Isra Mi'raj. Sebab sebagaimana kata Tuan Haji Said Muhammad Sulaiman Sutar tadi, pengungsi masjid, Isra Mi'raj ni satu peristiwa yang memang sangat luar biasa. Waktu zaman Rasulullah pun ramai tak percaya. Ramai tak percaya sebab dia macam satu mukjizat kepada Rasulullah yang memang tiada taranya, tiada tolok bandingnya. Sebab ini satu perjalanan yang macam tak masuk akal. Perjalanan dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dipanggil Isra, mendatar. Allah Ta'ala gerakkan. Sebab tu ayat ni kan Maha Suci. Maha Suci Allah yang menjalankan. Rasulullah ni dijalankan, digerakkan, bukan dia bergerak sendiri. Ada yang membawa, ada yang memandu. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Waktu itu Masjidil Aqsa adalah kiblat. Kiblat umat Islam di Masjidil Aqsa. Dia bertukar ke Baitullah, ke Kaabah ni bila Rasulullah dah berhijrah ke Madinah. Itu pun waktu dia dah lama juga. Waktu dia solat di masjid kiblat lain. Siapa yang pergi haji atau umrah, kalau melawat sampai ke masjid kiblat lain itu ialah masjid dua kiblat. Pada sebahagian solat Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa. Tengah-tengah sembahyang dapat perintah hadapkan nak muka-muka Masjidil Haram. Berpusing pula. Dalam satu solat menghadap dua kiblat. Ditanda. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1.500 km. 1.500. Sini JP KL baru 400. Baru 400. Bermakna berapa kali? Udah balik 1.500 km. Waktu itu kalau naik unta pun lebih kurang 4 bulan. 4 bulan kalau naik unta. Itu kenderaan paling speed dah waktu itu. Kalau naik kura-kura lebih tak sampai. Naik unta pun dah 4 bulan. Pasal 1.500 km. Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa menegak naik ke atas
sampai ke Sidratul Muntaha, melepasi langit ketujuh. Dia 7 lapisan langit. Satu lapisan langit ni jaraknya sebenarnya 500 tahun perjalanan, bukan 500 kilometer. 500 tahun perjalanan bermakna habis langit ketujuh, 500 tahun perjalanan kali dengan 7, 3.500 tahun perjalanan. Punya jauh. Punya jauh. Lepas tu lepas lagi langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Di situ jumpa Allah. Tapi jangan ingat Allah di situ. Allah ni ada di mana? Mana? Contohnya Nabi Musa, dia ingin nak apa? Nak melihat zat Allah. Waktu tu dia di bumi. Allah Ta'ala tak tunjukkan zatnya pada Nabi Musa. Dia suruh Nabi Musa tengok bukit Tur Sina. Hancur lebur. Waktu tu maknanya zat Allah di sebab tu keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, jangan samakan macam apa ni orang-orang yang lain yang mengatakan Allah di bertempat. Tempat dia ialah di Sidratul Muntaha. Kena betulkan yang itu. Itu tak boleh bincang malam ni. Kita nak bincang Isra Mi'raj. Jadi yang menegak tu Mi'raj. Berapa jauh yang saya bayangkan tadi, satu lapisan langit saja 500 tahun perjalanan 500 tahun. Dan Rasulullah dibawa sebenarnya oleh Jibril. Sebab itu kita tengok kejadian-kejadian makhluk ni, yang paling laju sebenarnya malaikat. Sebab malaikat dicipta dari cahaya. Cahaya, kelajuan dia, cahaya sekitar 300.000 kilometer sesaat. Sesaat 300.000 kilometer. Tu makna malaikat dia cahaya, dicipta daripada cahaya, itu kelajuan dia 300.000 kilometer sesaat. Macam mana kena lajunya? Makhluk yang kedua, syaitan. Syaitan ni dicipta dari api. Api. Bukan cahaya. Macam kilat, petis, itu cahaya. Api lilin. Sebab tu kalau kita jumpa syaitan, dia tak laju. Aduh, gila. Sebab dia dari api. Selalu dulu saya masa Nuri berlawan dengan setan Nuri juga, lampu jadi gelap gini. Dan siang tengok orang tu baru pula sampai, punya semalaman berlawan dengan setan. Dia saja kadang dekat kadang jauh, dia api. Api ni tak berapa laju lah. Kita manusia atau makhluk, malaikat, setan, jin, semua tu, itu semua daripada api. Kita manusia dari tanah lagi slow. Dia kata kalau dia jalan kaki 1 jam 3 kilometer, 3 batu. Manusia itu jalan kaki biasalah. Jadi malaikat Jibril ni yang bawa Rasulullah cahaya. Bayangkan 300.000 kilometer sesaat. Dah dia laju macam tu. Naik kenderaan pula. Kenderaan dia burak tu makna dia tentulah jauh lebih laju daripada kelajuan malaikat yang Jibril tu cahaya. Sebab logiknya kita boleh jalan 3 kilometer, 3 batu 1 jam. Bila naik kenderaan, takkan kenderaan tu makin slow. Mana 6 kilometer sejam. Dia tak logik. Jadi kalau ikut dia punya ceritanya, untuk orang waktu itu memang tak boleh nak percaya. Tapi bila kita dah sekarang ni dengan kita kaji secara mendalam,
memang tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Ada yang mustahil. Mungkin lebih daripada itu pun Allah Ta'ala boleh jadikan. Itu yang dalam cerita Nabi Sulaiman kan, dia nak alihkan istana Putri Balqis. Jin aprik punya kekuatan, jin ni makhluk Allah. Dia boleh alihkan istana Putri Balqis dalam sekelip mata. Nampak aduh. Berapa ribu kilometer dia boleh pindahkan istana Putri Balqis kalau Allah Ta'ala izinkan. Sebab Allah punya kejadian, dia kata kun saja, jadikan. Kun saja, jadikan. Apa kehendak dan terjadi. Jadi cuma direngkaskan sebab faktor masa saya pun tak adalah sampai nak pukul 12. Pasal saya pun nak kena bergerak, boleh macam apa Cik Sulaiman juga lah. Pasal besok pagi, saya pagi-pagi ada macam-macam program. Saya ni dah tak kerja secara rasmi lah, tapi banyak kerja-kerja sukarela je lah. Sebab tu siapa yang nak panjang umur, sehat dan rezekinya mudah, buat amalan yang antaranya satu, buat kerja-kerja sukarela, kerja yang tak ada gaji. Ni macam Ustaz Sulaiman jadi pengurusi masjid, mana ada gaji. Kena hamuk orang ada lah, macam-macam. Ya, saya pun pengurusi masjid, pengurusi surau tempat saya. Biasalah. Musim-musim kopi, masjid tu tak boleh sembahyang, dia je yang sembahyang, orang tak boleh masuk. Sembahyang jauh-jauh apa semua. Bila dah buka, tak datang juga. Ingatkan dah boleh buka, kamu sosok macam orang ni bola. Tak ada. Pasal pokok pangkalnya, ketentuannya, utamanya adalah Allah Ta'ala punya ketentuan. Kalau Allah tak nak bagi rezeki hadir ke rumah Allah, macam membaca Quran juga. Kalau Allah tak nak dengar suara kita membaca ayat-ayat suci kalam Allah, Allah pun tak nak dengar. Memang kita tak ada selera, tak ada mood, tak ada nafsu nak tengok ayat. Dan Allah tak nak lagi. Sebab itu bersyukur bagi orang yang boleh buka Quran, boleh baca walaupun setakat 1-2 ayat, maknanya Allah nak dengar tu suara kita mengalunkan ayat-ayat, mengalunkan kalam Allah. Sebab mutamannya atas Allah. Jadi dalam peristiwa Isra ni, saya nak bagi dia punya pengajaran ini. Untuk kita amalkan, untuk saya, untuk tuan-tuan semua. Sebab dalam peristiwa ni banyak pengajaran-pengajaran. Satu, Rasulullah perintah peristiwa Isra Mi'raj ni sebenarnya berlaku dalam keadaan Rasulullah sedang berduka cita, sedih, tengah sedih. Sebab tahun tu dianggap tahun duka cita. Sedih sebab pertama, isteri kesayangan Rasulullah, isteri kesayangan Rasulullah yang banyak bantu dakwah Islam peringkat awal. Khadijah adalah orang pertama yang memeluk Islam, meninggal. Sedih betul. Jadi Isra Mi'raj ni berlaku dalam keadaan Rasulullah sedang jadi bapa tunggal, sedih, tak ada isteri. Dalam bahasa Inggris dipanggil widow. Rasulullah dia kahwin sampai belas tu semuanya di Madinah. Bukan di Mekah. Di Mekah isinya seorang lagi, Khadijah. Dan Khadijah ni daripada seorang hartawan, daripada orang yang kaya yang ternama. Waktu dia meninggal, nak kapankan dia pun kain tak ada. Itu yang diturunkan oleh Allah. Malaikat bawa 5 kain kapan untuk Khadijah, Rasulullah, Fatimah, Sayyidina Ali. Rasulullah sepatutnya dia kata patutnya 6, tapi 5 dia dapat. Rupanya tanya malaikat, dia kata salah satu cucu dia, Hasan Husain,
tak ada kain kafan. Sebab matinya Husin adalah sangat tragis, tak dikebumikan, malah kepalanya disepak-sepak macam pula itu kejadian di Karbala, sangat menyayat hati. Cerita itu pun saya bawa juga habis. Jadi tahun duka cita, tahun itu juga bapak saudara dia, bapak saudara dia, iaitu Abu Talib meninggal. Abu Talib ini, bila atuk dia meninggal, Abdul Muttalib meninggal, yang jaga adalah pakcik dia, Abu Talib. Abu Talib ni jaga dia daripada kecil sampailah dia jadi Rasul. Tiba-tiba meninggal dalam keadaan dia dalam masa dia. Ada ini baik, insyaAllah saya sambung sehingga jam 9. Baru nanti kalau memang habis, besok ini panjang sangat, 2 malam pun habis. Baik, bapak saudara ini meninggal pada tahun itu juga. Bapak saudara ini yang jaga dia pada kecil sampailah dia jadi Rasul. Bayangkan, yang dia sedih sangat sebab akhirnya Abu Talib ni, walaupun dia banyak bantu Rasulullah, banyak bantu agama Allah, dia sendiri pun selalu tengok, makna dia wahyu turun. Akhirnya waktu dia meninggal, dia tidak Islam. Dia tidak Islam. Walaupun Rasulullah dah pujuk, dah bisik, dah cakap, minta melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tak sempat. Dan Rasulullah
Oleh kerana beria sangat, memang berajak sangat nak bapa saudaranya ni Islam. Sampai tahap Rasulullah, Allah Ta'ala tempelak Rasulullah. Doa Rasulullah ni tak ada yang ditolak biasanya. Tapi bila dia minta untuk bapa saudaranya dia Islam, diberi nikmat iman, sebab tu kita bersyukur dapat nikmat iman ni macam mudah kan? Sebab kita lahir dalam kandungan terus dah lahir terus Islam kan? Cuma bila dapat mudah macam tu, kita macam tak berapa menghargai kan? Berbanding dengan saudara-saudara baru kan? Tengok Ridwan T, dia dapat Islam macam mana kan? Dia kata susah. Tapi kita ni pasal dapat macam senang, kita tak berapa nak menghargai. Masjid pun tak berapa nak disampai, lalu-lalang je. Sebab tu ada yang beritahu antara lokasi tempat yang payah untuk di Google ialah Masjid Surau. Gunung tinggi macam mana ramai boleh jejak, boleh sampai. Lokasi-lokasi yang pelik-pelik, Hawaii, Honolulu, Los Angeles boleh sampai. Tapi rumah Allah belum tentu boleh sampai. Walaupun tenaganya hebat, penderaannya hebat, ilmunya tinggi, kerana ramai orang ada kelulusan, ada harta, ada kekuatan fizikal, masjid tak sampai. Jadi Allah Ta'ala tempelak Rasulullah. Dia kata Rasulullah apa? Allah beritahu pada Rasulullah, menyeru, mengajak, berdakwah itu tugas engkau ya Muhammad. Tapi hidayah, taufik, iman, petunjuk itu hak aku. Sebab itu kita kat sini pun macam tu. Ni masyarakat keliling ni seru ajak lawa, suruh datang, itu tugas kita. Tapi akhirnya orang tu boleh dapat ke tak boleh dapat, itu bukan urusan kita. Itu ialah hak Allah. Sebab tu kalau orang tu sampai mati dia tak jejak ke surau masjid, jangan marah. Memang Allah dah tentukan dekat Lauh Mahfuz, dia memang tak jejak ke maut. Tapi kita pula kena terus. Jangan lah, Allah dah tentukan memang neraka dia. Itu celupa namanya itu. Sebab neraka syurga pun bukan hak kita. Sembahyang macam mana hebat pun kalau Allah tak nak bagi syurganya, itu hak dia. Syaitan tu kan yang confirm akan jadi ahli neraka. Sebelum Adam diciptakan, dia dah hidup 60,000 tahun. Dan dia dah duduk kat syurga 60,000 tahun. Lepas tu bila dicipta Adam, barulah dia sombong, tak nak sujud pada Adam. Itu yang dihalau Allah. Syaitan maknanya kalau nanti confirm dia masuk neraka, dia pun boleh cakap dengan geng-geng dia, kita dah 60,000 tahun duduk syurga. Apa ada masalah? Tak ada problem kita lah. Ni yang masalah kita. Yang kita ni keturunan kita yang dah duduk surga 2 orang je, Adam dan Hawa. Itu pernah kita dikeluarkan. Kita semua tak sampai ke sini. Syaitan dah 60,000 tahun duduk surga. Kita sehari pun belum masuk surga. Lepas tu pula bukan main, sombong bukan main, macam confirm nak masuk surga. Sebab surga ni hak Allah, hak Allah. Pertumbuhannya muktamad Allah. Ada orang tak sembahyang apa semua, tapi akhirnya Allah nak bagi surga lah. Ada video perempuan yang berzina, pelacur semua, dia dapat surga tu pasal dia bagi minum anjing yang kehausan dia. Ada kat ibadah apa semua, tapi dia nyiksa kucing pula. Kerana seksen tu dia pula yang dirantau ke neraka. Jadi macam pindik sama. Sebab itu sedih Rasulullah. Dia minta pada Allah juga diringankan siksaan untuk bapa saudara dia. Dan ingat
Seksaan yang paling ringan untuk ahli neraka. Ahli neraka nanti jumlahnya akan berbilion-bilion orang. Dan seksaan untuk ahli neraka yang paling ringan adalah untuk bapa saudara Rasulullah, yaitu Abu Talib. Itu pun seksaan yang paling ringan bila dipakaikan terompah neraka menggelegak otaknya. Bayangkan. Kita di sini kepalanya tak akan menggelegar. Sebab itu jangan main-main. So iktibar pertama, pastikan kita layak untuk sampai ke syurga. InsyaAllah. Yang kedua, Rasulullah ni bila dia nak di Isra' dan Mi'rajkan, hatinya dicuci, dibasuh, senang ceritanya. Dan itu ialah basuh kali ketiga. Ini Rasul tu, manusia pilihan yang Allah Ta'ala pilih sebagai manusia agung, kekasih Allah. Itu pun 3 kali dicuci hatinya. Pertama waktu 4 tahun, waktu dia bersama ibu susuannya Halimah Sa'diyah, 4 tahun cuci. Menjerit-jerit kawan dia yang sepermainan, tengok ada malaikat dalil datang menyerupai manusia, belah dada dia, dicuci. Itu kali pertama. Kali kedua Rasulullah hatinya dibuka, dicuci pada waktu sebelum dia dilantik sebagai Rasul, 40 tahun kemudian. Cuci lagi, baru diturunkan ayat pertama Iqra' jadi Rasul, dilantik jadi Rasul. Dan kali ketiga sebelum dibawa menghadap Allah. Sebab manusia ni yang dapat menghadap, menatap, bersenang cerita bahasa pasalnya bersua muka, face to face, hanya seorang saja, iaitu Rasulullah saja. Tuan-tuan pernah tengok apa? Kalau ada sesak dulu. Dan kita ingat kita nanti hanya akan dapat melihat zat Allah bila dalam syurga. Sebab tu orang neraka tak dapat tengok. Orang syurga lagi tinggi tingkat syurga tu, lagi kerap dia akan dapat melihat zat Allah. Dan melihat zat Allah adalah antara nikmat yang sebesar-besar nikmat. Dapat masuk surga itu dah nikmat yang itu memang syukur betul. Sebab selama-lamanya tahu masuk surga ni bukan macam pergi haji 40 hari balik ke, tak, dia selama-lamanya. Sebab tu umur orang kat neraka ni distandardkan, diseragamkan. Yang perempuan 17 tahun standard sampai gila-gila, tak ada notahnya, 17 tahun aja. Yang lelaki 33 tahun. Oh, Ustaz Sulaiman nanti 33 tahun. 33 ni memang kalau dari segi tenaga, lelaki memang tengah merenges betul. Sebab tu dibekalkan bidadari, dihapus semua 33. Perempuan sweet 17, budak tingkatan 5. Semua macam tu. Dan kalau kita dapat ke surga, isteri dapat surga, anak dapat surga, semua akan ditemukan balik. Itu dah nikmat. Tapi ada nikmat yang lagi nikmat, iaitu dapat menatap zat Allah. Pun tak dapat dibayangkan macam mana. Sebab itu berazamlah untuk dapatkan surga. So dibuka pada usia 52 tahun. Sebab Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj ni pada usia dia 52 tahun, selepas 12 tahun di Mekah. Dah nak berhijrah. Dia berhijrah selepas 13 tahun. Dia Rasulullah ni menyebarkan Islam di Mekah 13 tahun. Ada riwayat kata 13 tahun menyebar Islam di Mekah dapat 13 orang. Macam setahun satu. Betul orang Quraisy Mekah ni. Batu betul. Tahun satu. Ini Ustaz Sulaiman selalu main-main aja. Besok ada ceramah Isra Mi'raj. Berpuluh datang. Nak gambarkan tuan-tuan ni dapat memang
rezeki yang Allah Ta'ala mudahkan. Jadi dicuci hati. Sebab itu untuk kita itu yang Rasulullah pesan dalam tubuh seorang manusia ada seketul daging. Kalau elok, daging itu eloklah keseluruhannya. Kalau teruk, daging itu teruklah keseluruhannya. Daging yang dimaksudkan ialah apa? Hati. Sebab itu dicuci. Nabi pun dicuci sampai 3 kali. Kita ni lepas ni tolong jaga hati. Kalau nak jadi manusia yang selamat untuk boleh sampai ke surga. Jaga hati, jaga hati. Nak jaga hati macam mana? Sebab hati ni penentu, switch dia. Kalau hati kita teruk, hati kita rosak, hati kita gelap. Hati ni dia boleh boleh putih, boleh hitam, boleh keras, boleh mantul, boleh buruk. Dan manusia ni kalau hatinya gelap, biasanya otaknya pun gelap. Kalau hatinya keras, otaknya pun keras. Cakapnya buruk. Itu yang hati ni kena dijaga. Lebih lagi yang dah berumur 40-an ke atas tu, itu dah umur maknanya dia menurun bukit. Nak kita hidup ni dia ambil mudah. Rasulullah kata 40 ni tengah-tengah dia. Bila sampai dia 40 dia dah menurun. Ujung tu lubang buku. Break lah lambat. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai terlepas. Ini ada setengah bingung. Dah 45 masih lagi. Memang tak sampai tu nanti destinasi. So jaga hati. Nak jaga hati ni jangan. Nak jaga hati banyak. Sembahyangnya jangan tinggal. Baca Quran jangan tinggal. Zikir. Makanan pun kena jaga. Makanannya halal. Saya topi Kem Kaizen, honor Kem Kaizen. Sebab saya yakin punya makanan yang subhat, makanan yang haram, menggelapkan, merosakkan, mengeraskan hati. Pernah dihantar ke camp saya 40 orang budak berkhusus. Itu budak hardcore. Budak hardcore ni budak mantul sebenarnya dia. Bakor tak angus, rebus tak empuk, rendam tak basah, mumpas tak pecah, balik tak turun. Hidang jadi tak tahu lah. Bila cakap ujung semua sial. Kau semalam pergi mana sial? Kalau tak sial buruk. Panas betul ni buruk. Cakap semua buruk sial. Rupanya bila saya cek, budak-budak tu bapak dia bagus kerja ni. Antaranya bapaknya kan main kerja beruniform yang saya tak boleh sebutlah kerja apa, tapi kerja ni selalu dikaitkan sebagai mengambil duit yang tak sewajarnya. Maka anak-anaknya, budaknya comel-comel, lawa-lawa, cantik-cantik, putih-putih. Yang perempuan macam Era Fazira, macam Masa Sandang, macam Nilopa, tapi ramai macam setan gundul. Emang cakap dengan guru konseling, awak pilih juga ni ikut jadi bapak dia, kita ini ikut memang penakalan. Dan saya faham bila bapak dia, mak dia tak jaga makan minum budak ni, makanan yang subhan, makanan yang haram pun bagi semua, hatinya akan besar, hatinya akan gelap. Sembahyang umpamanya satu waktu tinggal, satu titik hitam malaikat kubur. 5 waktu tinggal, 5 titik hitam. Bahkan anak-anak orang Islam umur baru 14 tahun aja setengah perangai dia dah memang pelik. Sebab langsung dia tak sembahyang. Maknanya kalau dia balik pada umur 11 tahun, setiap hari malaikat titik hati dia dengan titik hitam. Pam. Baru balik 2-3 tahun dah gelap hati. Itu yang perangai dia. Sebab itu Isra Mi'raj ni dikaitkan dengan perkara yang paling penting dalam Islam, iaitu solat. Dan saya nak beritahu betapa pentingnya solat itu sampai tahap Allah Ta'ala tak sampaikan perintah itu kepada Jibril. Perintah-perintah lain semua Allah Ta'ala bagi melalui Jibril. Wahyu dibawa oleh Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Tapi bila bab solat, Jibril diperintah untuk panggil Muhammad, bawa Isra'kan, Mi'rajkan, jumpa aku face to face. Aku nak cakap direct dengan dia benda ni. Maknanya dia benda tu penting sangat. Sebab tu dia tak sampaikan melalui Jibril, dia nak sampaikan secara direct, bersemuka. Ini benda ni Muhammad untuk umat kau.
Apa dia? Solat. Maknanya penting sangat. Dan mereka awal 50. Nasib baik ada nabi-nabi terdahulu. Bila Rasulullah nak turun, khususnya Nabi Musa beritahu, umat kau tak boleh, tak mampu. 50. Bayangkan 24 jam 50 waktu. Rasulullah naik beberapa kali, turun naik ngadap Allah. Macam tak mahu dia. Pasal dinasihat oleh Nabi Musa, umat kau memang tak boleh. Tapi memang betul. Akhir zaman ini 5 waktu pun ikut kajian yang masih solat 5 waktu secara istiqamah sekitar 2-3%. Malah ada setengah negara Islam macam yang dihancurkan oleh Allah, Bosnia Herzegovina, satu negara dah macam meninggalkan solat. Itu yang dia dilanggar oleh negara jiran Serbia, habis hancur pasal dah tak solat. Itu tolongan. Iktibar kedua, solat ni kena jaga betul-betul. Pasal akhir zaman ni dah makin tak ramai yang solat ni, makin tak ramai. Anak-anak saya baru 4-5 hari lepas ceramah untuk budak darjah khas dan budak darjah 6 yang nak ambil peperiksaan ni tengah periksa Ustaz Olah agama darjah khas darjah 6. Darjah khas darjah 6 ni umurnya 12 tahun, 13 tahun, memang dah balik. Nak lah 7 calon di sekolah ni. Ceramah saya petang 5.30 sampai 6.30. Saya tak peduli lah 5.30. Pasal dia kata yang sebelum tu ada macam-macam tahu. Saya slot saya nak 5.30. Saya tanya bab solat. Saya sergat dulu. Kalau bohong dengan saya sumpah jadi tenung. Mana ni awak balik nanti habis kursus ni, penuh kampung ni dengan penuh. Rumah pun terperanjat. Apa pasal penuh datang ni? Nanti waktu pemeriksa, pengawas peperiksaan pun terperanjat. Apa pasal separuh penuh ni? Rupanya bukan separuh. Daripada 67, satu pun tak ada yang angkat tangan. Walaupun saya tanya siapa yang dalam seminggu terakhir ni solat di luar waktu dia tiap-tiap waktu solat. Tak ada. Gila. Nampak itu. Dan saya biasa kalau budak SPM nak SPM tu semua lagi tak ada. Sebab tu bab solat ni, oleh kerana dia sangat penting, itu yang Rasulullah dipanggil menghadap direct, tak diberi melalui Jibril. Tapi kita pun macam ambil mudah je, tak nampak bahawa benda tu Allah Ta'ala dah susunkan sebegitu rupa. Maknanya important sangatlah tu. Tapi kita macam pandang enteng aja, pandai ringan. Oh, iktibar yang kedua, jaga anak cucu. Kan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu. Kita ni bapak-bapak ni contoh, ni amaran tu bapak-bapak. Diri kamu dan ahli keluarga kamu, termasuklah istri. Kalau istrinya sampai tak istri dan anak-anak kamu dari api neraka. Itu dah diperingatkan tu. Dari tapi kadang so iktibar kedua, jaga solat 5 minit ya. Satu, jaga hati. Hati kita jangan rosak. Makanan-makanan subahat, perbuatan haram, perbuatan dosa semua hilang. Sebab itu merosakkan hati. Pastikan kita sentiasa ikut Al-Quran, ikut Sunnah, supaya hati tak rosak. Hati anak isteri jangan dirosak-rosak, jangan dimatikan. Sebab itu kita kena jaga hati. Jaga hati. Banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Itu semua merawat hati. Istighfar jangan kurang 100. Sebenarnya kalau mau macam kita usahakan 100, 1000 pun boleh. Selawat jangan kurang 100. Umur macam kita bukan 100, 1000 selawat pun boleh. Pasal pada usia-usia macam kita, masa sebenarnya sepatutnya dah banyak dah. Banyak masa. Dan selawat ini kita kan pun kadang bila selawat tanpa istighfar, nak tunggu duduk kat sejadah, kat surau dah.
boleh sambil nyawin, boleh sambil, jangan sambil berak sudah. Waktu-waktu bila mandu adalah waktu yang paling sesuai, paling bagus untuk nak berwirid, berzikir, nak beristighfar, memandu. Kalau duduk ni ngantuk, mandu mana ada orang tertidur kan? Kalau tertidur kelongkar tertarik. So iktibar pertama laju-laju. Yang ni saya laju-lajukan. Hati jadi. Kedua, solat kena jaga. Yang ketiganya, yang nak dijaga ialah ini peristiwa-peristiwa ni dilalui oleh Rasulullah sebelum dia sampai ke Sidratul Muntaha. Ada dipertunjukkan pada Rasulullah. Sepanjang dia lalu tu, dia berhenti di beberapa lokasi. Berhenti solat. Sebab kita hidup, senang kita pergi mana, jangan tinggal, singgahlah, carilah rumah Allah. Solat. Di Masjidil Aqsa ada beberapa Nabi sama sekali berimamkan kepada Rasulullah. Kita kalau jalan gitulah juga. Ini iktibarnya. Kalau jalan carilah rumah Allah. Solat tu jangan tinggal. Rasulullah dalam keadaan sedih, Allah Ta'ala bawa dia makan angin. Tuan-tuan, kalau ada duit, tak sedih pun tak apa, melancunglah. Melancung yang terbaik pergi tanah suci untuk umrah ataupun haji. Ini yang Isra Mi'raj ni pakej melancung Rasulullah yang Allah bagi. Isra Mi'raj. Walaupun masanya tak pendek, lepas Isyak sebelum subuh dah balik. Sepanjang perjalanan tu ada api ngecong-ngecong dia. Tanya Jibril, itu apa? Itu setan. Setan ni memang sentiasa nak mengacau. Sebab tu jangan lupa, kita ni hidup, setan memang sentiasa akan kacau, ganggu kita. Maka siap sedialah kita untuk berperang dengan setan. Sebab Allah pun dah beritahu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jangan kita jadi setan. Itu ada setengah kita mengalahkan setan. Budak-budak muda tu merempet, setan pun pelik. Anak aku pun tak merempet. Ini anak orang merempet. Kemudian bila dia jalan, dia terhidu bau harum. Tanya, itu ialah kubur Masyidah. Kan Masyidah ni suaminya yang mengaku Tuhan. Tak ada manusia lain mengaku Tuhan, tapi Fir'aun dia mengaku Tuhan. Tapi Masyidah, walaupun dia suaminya mengaku Tuhan, memang confirm ahli neraka, tapi dia tetap beriman. Senang juga untuk kita, susah macam mana pun, cabaran macam mana pun, iman mesti tentang. Ini baru sawit turun harga sikit, malas nak masjid. Diuji dengan turun harga sikit aja, baru telur tak ada. Dah malas ini masjid ini. Dan yang ini dulu, dia dipertunjukkan Rasulullah. Satu, orang bercucuk tanam, tuai keluar balik, tuai keluar balik. Ini iktibar untuk yang kita temui. Ini adalah untuk orang yang suka buat kebajikan. Orang yang suka buat kebajikan, tadi Ustaz Sulaiman ada beritahu, derma, impak, sumbang, dia memang macam satu pokok yang terus akan berhasil sampai bila-bila. Dan ingat tuan-tuan, orang yang dah mati dekat kubur ratusan tahun, ribuan tahun, kalau dibenarkan dia hidup balik, dia tak nak untuk solat, untuk haji, untuk zakat, untuk puasa, tapi dia nak sedekah. Maknanya iktibarnya kita ni masa hidup ni jangan keleput-keleput, selalulah bersedekah. Sebab yang kita sayang, yang kita simpan, semuanya tinggal untuk orang yang hidup. Tapi untuk kita, kadang kita lokek sangat untuk bawa ke rumah Allah Jumaat hari seminggu sekali, bawa duit siling lagi. Duit siling, baru lepas ni kalau nak menderma untuk rumah Allah, duit siling tolong jangan
bertiga bawa 3 posen, 4 posen, 5 sen pun dibawa juga. Padahal 5 sen tu kalau dibagi cucu dia tengok pernah tak bawa. Betul batu aku ni. Ini nak tengok peningkatan. Biasa seminggu berapa Ustaz? Memang sini. Berapa ratus? Berapa ribu? 1,500. 1,500. Ada pas ni boleh cecah 2,000. InsyaAllah. Sebab kadang-kadang itu pun dengan Allah ni pun saya pernah pergi satu masjid Lok solat asar RM13 31 sen kutipan Jumaat. Ini dah lama lah ni. Yang saya pelik RM13 tu okey lah jadi satu kampung RM13 31 sen. Yang saya pelik sangat 1 sen tu macam mana 1 sen boleh dibawa untuk rumah Allah. Dia mengharap pada Allah, minta, ya Allah, berilah aku kekayaan, kurniakanlah rezeki yang melimpah ruah, mencurah-curah, ya Allah. Dia bawa 1 sen untuk rumah Allah. Berapa yang kita bagi pada sedekah, pada infak, sebenarnya itulah yang Allah akan ganti balik turun. Batu ni katanya orang menderma sampai 5,000, 10,000, insya-Allah Allah ganti balik. Tapi ganti balik rezeki ni belum tentu dalam wang ringgit. Mungkin diganti dengan sehat. Sehat, itu rezeki. Duit tak banyak dapat, tapi sehat dia dapat lebih. Mungkin diganti dengan isteri. Hari-hari orang rumah, bang nak carikan 3 isteri untuk abang. Dapat rezeki isteri sampai 3 serentak. Yang ada, dua ni dah baru singgah kabar jadi tu kalau tak makan lah nasi. Sudah dikerat. Itu yang nak tidur terlentang pun dah tak berani dah. Tidur dia panas macam mana pun ya. Buat takut kena sunat kali kedua. Digambarkan waktu itu peristiwa-peristiwa lain sepanjang-panjang yang antaranya kubur masih tahan Rasulullah. Bilal ni, ini Bilal dia boleh tengok Rasulullah sudah tumutahan bunyi telapak kaki Bilal. Pasal Bilal ni memang istiqomah betul dia datang ke Masjid Nabawi. Bilal ni tukang azan zaman Rasulullah. Dia akan lalu tepi rumah Rasulullah tu macam tiap-tiap waktu tangan dia syak istiqomah gitu. Itu yang Rasulullah asal bunyi aja telapak kaki Bilal bila lalu nak kencing dia boleh cap. Ini kaki Bilal punya bunyi lagi. Bila Rasulullah pergi ke surga tidak tentang dia tengok balik suara itu. Bilalnya hidup lagi. Bagi ada yang kata Bilal ni orang ni hidup lagi, tapi bunyi tapak kakinya Rasulullah dah dengar di syurga. Apa ditanya apa amalan Bilal? Rupanya amalan dia ada. Dia ni bila lepas wuduk je, satu dia jaga wuduk dia jangan batal sambung. Yang keduanya dia suka buat solat sunat selepas wuduk. Bilal punya dan kemudian makan daging yang busuk ditunjukkan. Ini jenis orang yang suka makan harta yang bukan hak dia, harta anak yatim, rasuah, hak tu semua. Kalau bahasa sekarang ni lah dah pikul kayu berat, tambah lagi. Ini pun ditunjukkan pada Rasulullah. Yang ini kalau boleh, ini berkaitan dengan perjawatan. Jawatan dah banyak, nak lagi, tapi tak terbuat tu. Ketua itu, ketua ini, semua nak pegang. Sudahnya, semua tak boleh nak buat. Pegang-pegang ni bagus. Sebab itu ialah peluang untuk mencari amal. Tapi kena pastikan sesuatu yang kita pegang tu betul-betul kita tunaikan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Sebab kalau semua tak nak jawatan, siapa nak pegang? Mesti ada yang boleh. Sebab itu ganjarannya tadi yang saya sebut, siapa nak panjang umur, sehat dan rezeki mudah, antaranya
banyakkan buat kerja-kerja sukarela, banyakkan bersedekah, istiqamah dari segi mendirikan solat, jaga kita punya Al-Quran. Al-Quran tengok aja tu dah pahala, mentelah lagi lah kalau dibaca, kalau dihayati, lagi dah. Ada juga yang ditunjukkan sebenarnya terlalu banyak iktibarnya. Iktibar daripada ini cuma Rasulullah dibawa akhirnya ke neraka, ke syurga. Didapati dekat neraka tu banyak penghuninya orang perempuan dan perempuan. Bukan perempuan ni tak, ini perempuan sampai ke masjid, ke rumah Allah, insyaAllah. Bila sampai ke bawah, bila Rasulullah tanya sampai ke dunia, baliklah dengan kita, sahabat-sahabat tanya, pasal perempuan ramai ke neraka ya Allah? Rupanya Rasulullah beritahu, sebab perempuan ramai ke neraka ni, nah itu kan perempuan ni dia menjaga kunci syurga. Anak lelaki syurganya pada ibunya, tapi yang mana juga yang perempuan ni halang anak lelaki, maksudnya suami dia lah, untuk berbakti kepada ibunya. Itu dah satu bab. Yang kedua, dia tidak mensyukuri nikmat apa yang suaminya berikan. Sebab itu perempuan syukuri nikmat suami, patuh, taat, suruh mandi, suruh makan, suruh masak, suruh tidur. Sebab surga isteri di bawah telapak kaki suami. Tapi suami dia, jangan lupa pula, surganya pada perempuan pula, di bawah telapak kaki ibunya. Sebab itu perempuan jangan halang suami kita untuk berbakti kepada ibunya. Dia setengah baru suami kita ngulur RM50 kat mak dia pun dah hijau coklat muka isterinya. Itu menghalang. Menghalang. Dan yang akhir, dia ada 13 sebenarnya perkara yang Rasulullah dipertontonkan. Ada 13, tapi memadailah. Apapun, oleh kerana macam Ustaz Bidaud, Ustaz Sulaiman Bidaud, Isra Mi'raj adalah satu peristiwa untuk Allah amanahkan kepada Rasulullah satu tugas, satu perintah yang cukup penting untuk umatnya sampai ke syurga, iaitu dengan mendirikan solat. Dan perbuatan solat yang kita buat ni pun sebenarnya itu ialah perbuatan Rasulullah waktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahan dengan nurut dia, rokok, lepas tu dia sujud, dan bacaan pada tahiyat akhir itu adalah antara dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu dia menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Ya Allah, yang tuan-tuan baca dalam tahiyat akhir, itulah dialognya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj ni, sahabat-sahabat Rasulullah yang waktu tu orang Islam tak ramai, itu yang kata 13 tahun dapat 13. Tidak ada sembahyang secara yang khusus seperti yang kita lakukan. Bila lepas peristiwa Isra Mi'raj, itulah atas perbuatan Rasulullah waktu menghadap Allah, itulah dijadikan sebagai solat. Dan tidak ada dalam Al-Quran macam mana kaedah solat. Sebab itu solat itu ialah ikut contoh Rasulullah. Dan solat berjemaah yang pertama pun tidak di Mekah, itu di Madinah bila Rasulullah membina masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Jadi akhirnya 10 minit dah lepas. Saya doakan kita semua menjaga Allah Ta'ala punya anugerah, perintah yang sangat penting, iaitu ibadah solat. Dengan kita ni yang dah berumur ni, dah 40-an ke atas, kena balik seperti perintah asalnya, iaitu 50
waktu. Macam mana datangnya 50? Kita buatlah solat-solat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, supaya perintah asal iaitu 50 itu pada usia 40 dan sampai akhir hayatnya kalau dapat kita istiqomah menunaikan. Cuma kita kena tahu juga hikmah-hikmah solat sunat tu, solat sebelum subuh tu bangunnya, hebat betul tu. Dunia dan seisinya, bayangkan. Sebab tu solat ni yang paling hebat ganjarannya Jumaat. Maka Jumaat no kompromi untuk sampai tak datang kecuali musafir ke apa semua. Nombor 2 subuh Jumaat. Nombor 3 subuh biasa-biasa. Ini kalau boleh pastikan umur 40-an subuh tu yang paling berat. Tapi kita selalunya subuh yang paling tak ada. Sebab tu saya selalu cakap kalau siapa nak buat kenduri, kalau nak jimat, jangan buat lepas maghrib, lepas isyak, buat lepas subuh. Memang tak buat pula. Sebab itu memang kalau peristiwa Isra Mi'raj, syaitan ganggu kerja ibaratnya burak yang dinaiki oleh Rasulullah ni, kanan kiri kita ni pun sama juga diganggu oleh syaitan. Maksudnya bila nak dapatkan ganjaran yang besar ni, memang syaitan akan all up habis-habisan. Subuh tu memang syaitan silap-silap pukul 2 pagi dah bangun. Ribut betul-betul kali ni. Dia jangan nanti kan bangun. Dia semua watik semua, ngorok semua. Pasal dia tahu itu ganjaran yang luar biasa. Sebab untuk umat Muhammad ni, tuan-tuan, kalau kita tahu memang Allah Ta'ala muliakan dan istimewakan amalan-amalannya untuk senang kita tak tahu habis-habisan dalam usia pendek, tapi boleh dapat ganjaran yang cukup luar biasa. Tapi lebih-lebih selawat tu, tolong jaga. Selawat jangan sampai kurang dari 100. Sebab setiap selawat Allah akan selawat kepada kita. Hari-hari Allah Ta'ala selawat pada kita. Di akhir-akhir zamannya usahakan bayang selawat kan tidak banyak. Jadi mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala permudahkan dan berdoalah selalu supaya ada yang beritahu kita ni dah masuk dalam awal fitnah Dajjal sebenarnya. Akhir zaman Dajjalnya ada yang kata tak keluar lagi, tapi ada ulama juga kata Dajjalnya dah keluar, tapi bukan dalam bentuk yang sebenarnya. Dia punya dipanggil pengenalannya bunga-bunga ni. Itu yang dengan bunga-bunga Dajjal pun kita dah cair iman, dah leka, dah tak ikut apa yang Rasulullah gariskan. Mentelah lagi dah bila Dajjal sebenar turun nanti. Sebab itu digalak untuk kita paling tidak bacalah surah Al-Kahfi. Walaupun kebiasaan kita baca surah Yasin. Yasin tu sekali baca macam 10 kali khatam Al-Quran hanya untuk umat Muhammad. Qul huwallahu ahad sekali 1/3. Kalau 3 kali je dah dapat 1 khatam Al-Quran. Bermakna kalau sambil motor-motor kampung satu hari itu, sambil lewat orang kahwin, sambil ngangkat itu, ngangkat ini, berapa ratus kali pun Allah boleh dibaca. Bermakna dah berapa puluh kali khatam Al-Quran dalam sehari. Itu istimewanya umat Muhammad yang kita perlu rebut, kerana Allah memang muliakan, istimewakan, gandakan amal-amal kita dalam usia yang pendek, tapi ganjaran yang sangat luar biasa. Jadi rasa saya cukup setakat itu untuk Isra Mi'raj malam ini. InsyaAllah nanti ada kesempatan akan datang panjang umur Ustaz. Ada yang lain-lain tu banyak lagi. Isra Mi'raj ni nak dari sudut mana pun semuanya boleh, asalkan yang mustahak
kuncinya satu, solat itu jangan sampai dilalaikan, kerana itu adalah kunci kita untuk sampai ke syurga Allah, insyaAllah. Jadi, sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita telah diberikan banyak ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia dalam yang suri. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaatkan InsyaAllah. Jadi dengan ini majlis sekali lagi rakamkan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada yang bahagia Encik Salam yang suri atas ceramah yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami, saya bagi pihak seluruh dan kuasa penganjur mohon permohonan maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.